إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita sambung bacaan buku kita Jalan Golongan yang Selamat ataupun Al-Firqatun Najiyah ataupun Manhaj Firqatun Najiyah, muka surat itulah 156 ataupun lebih lah, tak sama muka surat. Nombor 7, ya, nombor 7 daripada bahagian yang ke bawah, bahagian yang ke-37, ya. Selawat bid'ah sikit lagi, ya. Dalam kitab Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar fi zikri salati ala Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Nama kitab tu panjang. Kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli yang wafat pada tahun 870 Hijriah. Muhammad bin Sulaiman pengarang dia. Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli as-Sufi, yang wafat pada tahun 870 Hijriah. Mana dia ni di kurun yang ke-9 lah. Kurun yang ke-9, 870. Maknanya kitab ni, dalam kitab ni dia himpunkan selawat ke atas Rasulullah ni. Saya cerita secara ringkas lah tentang kitab Dalailul Khairat ni. Masuk rujukan, di antara rujukan utama puak Sufi lah, orang-orang Sufi. Dalam kitab ni dia menghimpunkan selawat atas Rasulullah SAW. Kitab ni dia bahagikan pada 7 bahagian mengikut bilangan hari dalam seminggu lah. Hari dalam seminggu ada 7. Dia bagikan kitab itu dalam 7 bahagian. Setiap hari ada selawat khusus tertentu atas Nabi SAW. Hari ni selawat apa? Hari ni hari Khamis ada selawat dia, esok ada selawat dia, lusa, tulat dan seterusnya lah. Hari-hari tu ada selawat dia dalam kitab dia sebut tu. Jadi mukaddimah dia, kitab dia, dalam mukaddimah dia tulis Asmaul Husna. Dalam mukaddimah kitab dia bawa mari semua Asmaul Husna untuk berdoa dengannya. Kemudian dia bawa mari selepas tu nama-nama Nabi SAW, disebut nama-nama Nabi dalam kitab tu. Apapun kitab ni, kalau dari sudut fatwa Lajnah Daimah, maknanya lil buhuth wal ifta, Lajnah Daimah ni maksudnya satu, kita kata maknanya yang bermanhaj salaf lah. Dia bagi fatwa tentang kitab ni. Dia kata kitab ni memang terkenal di sisi ulama muhaqqiqin lah. Muhaqqiqin maksudnya ulama yang mengkaji, ya, bahawa ianya adalah kitab yang dalalah lah, kitab yang sesat. Kitab yang sesat kerana kandungannya mengandungi pujian yang melampaui batasan terhadap Rasulullah SAW. Al-ghulu fi Nabi SAW, yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan dilarang oleh Nabi SAW, iaitu memohon dengan jah ni kebesaran lah, bijahin Nabi, dengan keagungan dan kebesaran Nabi SAW. Dan dia beranggapan bahawa cahaya Nabi tu cahaya dari segala cahaya yang menerangi rahsia segala rahsia. Itu dia. Jadi ucapan-ucapan yang melampau ini tiada dalil atasnya. Ini apa yang saya ambil daripada fatwa Lajnah Daimah lil buhuth wal ifta. Haram membaca kitab ini kecuali dengan tujuan untuk mengingatkan manusia tentang kesesatan dan keburukannya. Kenapa? Di sana banyak kitab-kitab yang boleh kita baca yang sahih,
yang mengajar bagaimana kita hendak berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana memadai untuk kita baca kalau kita nak amalkan, seperti kitab yang dikarang oleh Ibn Qayyim, Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kitab Jala'ul Afham fi salati wassalam ala khairil anam, kitab Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kitab yang nipis ya kan, cerita tentang hadis-hadis tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan selawat tadi kan. Itu dia. Baik, di antara lafaz-lafaz yang syirik, yang bahaya dalam kitab Dalailun Nubuwat, Dalailul Khairat ni, kan, di antara dia kata apa? Apa nama Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, Tuhanku. Dalam ni tak ada, dalam buku kita tak ada. Dalam buku kita tak ada. Tak ada. Ini dengar cerita saya saja. Bijahin Nabi, ilahi Tuhanku, bijahi nabiyika, dengan keagungan, kebesaran Nabi engkau, Sayyidina, ketua ataupun penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indaka, di sisi engkau, kan, kebesarannya di sisi engkau, wa makanatuhu, dan kedudukannya di sisi engkau, ladaika, wa mahabbatuhu laka, dan cintanya kepada engkau, wa bisir, dan rahsia, dan dengan rahsia, allazi bainaka wa bainahu, yang rahsia tu hanya di antara engkau dan dia sahaja. Kan, sampai habis cerita dia lah. Itu dia. Lepas tu dalam ayat yang lain dia kata apa? Wasalli ala Muhammadin, berselawatlah atas Muhammad, wa ala alihi Muhammad, allazi nuruhu min nuril anwar, yang cahayanya daripada segala cahaya, wa asyraqa bi syu'ai sirrihi, yang memancarkan dengan sinaran cahayanya, bi sirrihi, dengan sirri, rahsianya, sirruhu al-asrar, segala rahsia. Ini maksud lafaz-lafaz yang ada ulum dan membawa kepada kesyirikan. Ini bahayanya kan. Baik, itu cerita tentang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat fi syawariqul anwar fi zikri salati ala nabiyil mukhtar. Dalailul Khairat ni segala petunjuk kebaikan lah. Dalail jamak kepada dalil. Dalilun, dalilani, dalailu. Dalailu jamak, perkataan jamak, maksudnya banyak. Dalil al-khairat, segala kebaikan. Tajuk tu cantik lah. Wa syawariqul anwar, maksud dan segala cahaya-cahaya lah tadi, kan? Cahaya-cahaya yang menerangi. Pada menyebut fis salati, menyebut selawat ke atas Nabi al-Mukhtar, pilihan lah, Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Baik, dalam kitab ni yang saya sebut tadi, Dalailul Khairat, terdapat lafaz bacaan selawat sebagai berikut. Ada lagi selawat, banyak selawat lah. Ini di antara yang kita baca tadi. Yang ni pula disebut Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah, limpahkanlah keberkatan atas Muhammad SAW, hatta la yabqa minas salati syai'un, sehingga tak tersisa lagi sedikit pun dari keberkahan. Maksudnya semua bagi kepadanya, tak ada langsung lah. Jadi keberkatan tak ada dah di sisi Allah Ta'ala, habis dah. Di sisi Allah tu habis dah bagi pada Nabi Muhammad. Hak kat orang lain tak boleh nak bagi dah. Tak ada dah. Macam cerita tu lah, padri saya cerita dulu kan, seorang ni dia kata, saya nak beli semua pengampunan yang ada pada Tuan. Dia ni tamak duit, dia jual semua pengampunan. Kau ni balik abang kat orang kampung dia kata, aku beli habis dah pengampunan, apa jangan duk pergi jumpa Tok Guru tu, kan? Jadi kawan ni pun dia fikir balik rugi, dia jual balik ke kawan tu. Dia jual balik. Jadi kawan tu beli, tapi untung lah, maksudnya ambil untung, niaga pengampunan. Itu cerita dia. Itu dia. Jadi sampai tak ada, habis dah bagi dekat Nabi SAW, hak lain tak ada lah. Tak ada tersisa di sisi Allah Ta'ala keberkatan lagi dah. Hatta, dia kata di sini, sehingga la yabqa minas salati syai'un, tak ada dah. Itu dia. Warham Muhammadan, rahmatilah Muhammad, hatta la yabqa, sehingga tidak tinggal lagi minar rahmati, daripada rahmat, syai'un, sampai tak ada lah rahmat Allah Ta'ala, habis dah, semua bagi dekat tu, tak ada dah. Maknanya yang nak rahmati hamba-hamba dari akhirat besok tak ada dah, semua bagi dekat Nabi yang salam. Maknanya serah pada Nabi lah nak merahmati umat dia tadi kan. Dia Allah tak ambil tahu lah kalau ikut macam tu. Bahaya akidah, rosak tadi. Jadi maknanya manusia ni bila dia reka sesuatu yang baru, mata dia nampak elok, mulut dia sedap baca, tapi benda tu bahaya. Sama ada dia sedar ataupun tak sedar, dia ubah selawat yang Nabi ajar tu kan. Selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca tu, hak tu molek dah, comel dah.
Comel sangat dah. Kan? Pasal apa nak pergi ubah lagi? Pasal apa nak pergi tambah lagi? Pelik kan? Jadi pelik sungguhlah, pelik. Tu dia. Maknanya kalau ikut apa yang Nabi ajar sudah cukup, memadai. Selawat yang Nabi doa ajar ni, selawat tafrijiyah lah, selawat nariyah lah, selawat syifa lah. Kan? Macam-macam selawat tadi kan. Jadi orang kita ni dia seronok melihat sesuatu yang baru. Ada kelainan sikit. Hari ni lain daripada semalam. Lusa lain pula daripada hari ni. Macam tu. Maknanya sebab tu dikatakan bahawa tidak timbul satu bid'ah melainkan mati padanya satu sunnah. Hari ni orang buat bid'ah baru, jadi sunnah yang tu orang dah tinggal dah. Orang dah tinggal. Ada dah. Kerana dia sibuk dah buat bid'ah tadi kan. Sunnah orang tinggal. Satu sunnah ditinggal. Macam tu bila 10 bid'ah maka 10 sunnah. Macam tu bukan 10, beratus-ratus bid'ah orang dah buat kan. Bila kita cerita dekat dia pun, dia berkata, hang ni tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang ni, tak boleh tengok orang nak beribadat dan dengki. Hang tak mau buat, sudahlah dengki kat orang apa, dia kata. Ikut suka kami lah, kami nak buat. Ikut suka kami. Jadi mana kita nak bagi tahu. Kita bukan dengki, cuma kita nak bagi tahu ni Nabi tak buat, tu sudah buatlah, duk penat buat apa. Sebab Nabi kata hang buat apa yang Nabi tak ajak, tak ada pahala. Dia mari dosa pula. Kalau takat tak ada pahala tu boleh tahan lagi. Ni ganti pahala bubuh dosa. Dosa Allah Ta'ala tak redha. Allah tak redha. Itu dia. Baik. Maknanya begitu. Lafaz bacaan selawat di atas menjadikan keberkahan dan rahmat. Yang keduanya merupakan bahagian dari sifat Allah Ta'ala tadi. Sifat Allah Ta'ala yang memberkati. Allah nak memberkati sebab saja tu sifat Allah Ta'ala. Sifat yang memang maha luas, yang tak akan habis. Yang ada di sisi Allah Ta'ala tak habis. Sifat dia tak habis, tak kurang pun sifat Allah Ta'ala tadi. Pemurahnya Allah, yang memberi rahmatnya, maha mengasihani, maha penyayangnya Allah, tak kurang pun. Tapi dia minta, maksud dia minta semua yang ada di sisi Allah Ta'ala sampai habis. Hatta la yabqa, sampai tak tinggal sikit pun di sisi Allah Ta'ala. Ini apa cerita? Ya, bahaya. Jadi maknanya yang keduanya merupakan bahagian dari sifat-sifat Allah, bisa habis dan binasa. Maknanya sifat rahmah dan sifat berkat tadi boleh habis lah, sebab permintaan dia tadi kan. Itu maksud dia. Allah membantah ucapan mereka dengan firman-Nya. Allah bantah. Allah kata qul law kana al-bahr, ni surah Kahfi yang kita dah baca tu kan, ayat yang terakhir itulah ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, katakanlah sekiranya lautan, laut ni luas, berapa kali daratan laut ni kan? Laut Cina Selatan, Atlantik, Arktik lah, apalah, macam-macam laut lagi kan. Lautan Hindi lah, apalah, tempat MH370 hilang tu, tang mana kita pun tak tahu kan. Jadi maknanya luas laut tadi. Allah Ta'ala kata kalau laut al-bahr, lautan semua tadi, midadan, dijadikan dakwat. Ambil laut tadi jadi dakwat, tulis bagi kalimah-kalimah Allah Ta'ala tadi, perkataan-perkataan Allah Ta'ala. Kalau nak tulis kalam Allah tadi kan, Allah Ta'ala turun kat kita Al-Quran tu hanya sebahagian daripada kalam dia, bukan seluruh kalam dia. Allahu yatakallamu bima sya', dengan apa yang dia sukai, dengan apa yang dia kehendaki kan. Mata sya'a, bila dia kehendaki. Allah Ta'ala bercakap kalam dia. Jadi kalau semua lautan dijadikan sebagai dakwah untuk menulis segala kalam ataupun kalimah perkataan Allah Ta'ala tadi, kan? Lanafidal bahru, nescaya habis semua lautan tadi, kan? Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis perkataan-perkataan Tuhanku, kan? Untuk ditulis, tak boleh tulis. Banyak sangat. Allah cerita. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau kami datang pula macam tu juga tambahan laut tadi kering lah, Allah bubuh lagi laut tadi buat dakwat
macam tu juga tak akan habis segala kalimah kalam ataupun perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Jadi tak habislah kalam Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala mana yatakallam, Allah Ta'ala bercakap tadi kan, bihurufi wal lafzi, maknanya dengan huruf dan lafaz, kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu. Wa huwa samiul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu dia. Jadi maknanya bercanggahlah dengan nas Al-Quran. Jadi bila ni kita bawa sesuatu yang bukan daripada ajaran Nabi SAW, sesuatu ibadat yang bukan daripada ajaran Nabi SAW, maknanya kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, maknanya memang dia akan bercanggah. Dia mesti bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Lagi parahnya apabila bercanggah dari sudut akidah. Beratlah. Itu dia. Baik, itu yang ketujuh. Kelapan, selawat Bashishiyah. Jadi Ibnu Bashish, Abdul Salam bin Mashish, lahir pada 559 Hijrah, 559. Maknanya mati pada 662, 662, 559 sampai 662 Hijriah. Itu dia. Maknanya dengan kita ni kat 1000 tahun tak sampai 1000 lah, 900, 800 lebih tu kan kita kan. Macam tu tarikh wafat dia. Baik, ini Ibnu Mashish, Abdul Salam, dia tulis selawat dia lah. Selawat yang dia reka, yang dia tulis, Allahumma anshilni, ya Allah keluarkanlah aku, min awhalit tauhid, dari kotoran ataupun lumpur tauhid. Dia anggap tauhid tu lumpur. Wahal, tanah lumpur. Orang Kedah kata ya cang. Ya. Maknanya tauhid bagi dia lumpur. Ya Allah keluarkanlah aku daripada lumpur tauhid. Padahal maknanya tujuan perutusan para nabi ataupun para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah kerana tauhid. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kan, semua umat Allah Taala hantar rasul supaya mereka menjauhi taghut, sembahlah Allah sahaja. Itu. Wa aghriqni, dan tenggelamkanlah aku, fi aini bahril wahdati, dalam mata air lautan keesaan. Maksudnya bersatunya Allah dalam jasad makhluknya. Ini akidah wahdatul wujud, akidah Hallaj Hululiyah, yang mengatakan ma fil wujudi illa hu, tiada yang wujud ni melainkan dia. Sebab itu kata Hallaj, ma fi jubbati illa Allah, tak ada dalam jubahku melainkan Allah. Ini akidah Hallaj, akidah Ibn Arabi semua tadi kan. Itu. Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam mata air lautan keesaan. Dia nak Allah bersatu dengan Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wazujja bi fil ahadiyati hatta la ara wa la asma'a wa la uhissa illa biha. Dan lemparkanlah aku dalam sifat keesaan sehingga aku tidak melihat, mendengar atau merasakan kecuali dengannya. Dengan apa? Dengan sifat keesaan itu. Allahu akbar. Ini terang-terang. Qaulu kufrin, perkataan kufur. Wal a'yadu billah. Tapi orang mungkin dia seronok, dia tengok, oh ini baru ni, bagus ni hafal ni. Tambah tok guru dia duk perangai kat dia pula, hafal ni insya-Allah ni lama-lama boleh jalan atas air ke, kebal ke apa ke. Kan rezeki datang, bertimpa-timpa rezeki. Kan, apa dia? Dia amal-amal datang rezeki bertimpa-timpa sungguh. Kan? Maka dia pun lagi seronok. Kan? Syaitan dah seronokkan dia tadi. Istidraj. Baik. Ini adalah ucapan para penganut wahdatul wujud yang mengatakan Tuhan tadi bersatu dengan makhluk dia, iaitu suatu faham yang mendakwakan kesatuan Tuhan dengan makhluknya.
Sebab dia kata dia fana. Dia kata dia fana, tak ada dah wujud ni hanya Allah saja kan. Hanya Allah saja. Sampai dia tengok habis semua Allah, habis nampak Allah lah. Itu dia. Mereka menyangka bahawa tauhid itu penuh dengan lumpur dan kotoran. Kan? Itu dia. Sehingga mereka berdoa agar dikeluarkan daripada tauhid itu. Selanjutnya, agar ditenggelamkan dalam lautan wahdatul wujud. Itu sebut hu kan? Itu dia. Sehingga bisa melihat Tuhannya dalam wujud segala sesuatu. Bahkan hingga salah seorang pemimpin mereka berkata, dan tiadalah anjing dan babi itu, melainkan keduanya adalah Tuhan kita. Sampai macam tu sekali. Dan tiadalah Allah itu melainkan pendeta di gereja. Semua ni adalah Allah, dia kata. Wal-'iyadzu billah. Orang-orang Nasrani menyekutukan Allah ketika mereka mengatakan bahawa Isa bin Maryam adalah anak Allah. Sedangkan mereka, yang ni puak-puak tadi lah, sufi yang menghulu tadi kan, menjadikan segenap makhluk secara keseluruhan sebagai sekutu-sekutu. Puak Nasrani kata Isa ayah anak Allah Ta'ala. Mereka ni teruk lagi, kata semua yang ada di wujud ni semuanya adalah Allah Ta'ala. Itu kata mereka, laisa fil wujudi illahu. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Oleh kerana itu, wahai saudaraku sesama Muslim, berhati-hatilah terhadap lafaz bacaan selawat bid'ah tadi. Selawat ni kalau Nabi tak ajak suruh baca, orang cerita kat kita selawat macam-macam, siap putus state bagi kita lagi, suruh kita pitak kat masjid pula, kan, macam-macam. Lepas tu suruh pula kita putus state 100. Kau ni pula 100 putus state pitak di masjid kan. Buang duit dan tambah dosa je. Tambah dosa. Benar ni bukan pahala, tapi maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia kata pula, maksiat ke benda ni? Maksiat, deraka pada Allah. Buat benda yang Allah tak reda, yang Nabi tak ajar kan. Betul dia. Berpegang teguhlah dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mengatakan sesuatu menurut kehendak hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu dah. Dan janganlah engkau menyelisihi petunjuknya. Sabda Nabi SAW di riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis pendek ya, pasal apa dia tak mau faham. Hadis ni pendek, semua orang boleh hafal. Kalau nak kita baca 2 kali 3 kali dia dah ingat dah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, yakni amal ibadat, okay, laysa alaihi amruna, yang kami tidak pernah kenal amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maknanya mardud, tak ada pahala. Kan? Tapi dengan qarinah, dalil-dalil yang lain menunjukkan bukan tekat tak ada pahala saja, dosa. Sebab dia tidak taat kepada Allah dan dia tidak taat kepada Rasulnya. Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu duk berselisih, duk berserabut pasal suatu perkara, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tak mau kembali, kan? Sebab apa? Sebab talbisu iblis tadi kan. Iblis tadi dah pakaikan keindahan pada perasaan mereka. Perasaan dia jadi syok, seronok, daripada duduk seorang-seorang tak semangat, kan? Duduk seorang-seorang tak semangat, nak baca 3 ayat pun rasa macam ngantuk, rasa macam tak semangat. Tapi bila ada jemaah tadi kan, ada 10 orang ke, kita kumpul di satu tempat, hari ni kita kumpul di rumah Makcik Zaliha ke, kita baca surah sekian-sekian, surah Al-Baqarah. Lepas tu rumah Makcik Hasnah pula kita baca surah Ali Imran. Jadi semangat rezeki kan. Talbis iblis.
Iblis dah memakaikan kecantikan, pada keindahan pada perasaan mereka tadi seronok. Padahal baca seorang-seorang siapa pun tak tahu. Kita dengan Allah Ta'ala saja baca Quran tadi kan. Lepas tu kita ulang-ulang kaji makna dia, kita tadabbur ayat tadi. Itu. Jadi amalan tertolak. Tak tahulah apa dia pun nak terjemah dengan hadis ni, saya pun tak faham. Saya pun tak tahu, tak dengar lagi hujah mereka. Dia pun nak berhujah macam mana. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Beribadat dengan ibadat yang Nabi tak pernah ajar, ibadat tu tertolak. Ya, jadi macam mana jawapan dia tu? Jawapan dia macam mana agak-agak? InsyaAllah pergi cuba nantilah. Masing-masing pergi tanya kawan-kawan kita. Tapi kawan-kawan kita dia akan jawab macam ni lah. Nantilah aku tanya ustaz aku. Nantilah aku tanya tok guru aku. Tanya tok guru dia kata tu suruh dengarlah puak-puak Wahabi tu. Kalau duk sembang dengan depa ni menambah sesatkan kita tadi. Menyempitkan amal ibadat. Allah Ta'ala dah bagi ruang ibadat begitu luas. Depa ni puak Wahabi ni saja nak sempitkan ruang ibadat. Kan? Kita nak cari, nak bagi semangat dalam ibadat. Depa ni tak mau. Depa nak ikut satu aja. Kan? Itu dia. Padahal memanglah kita kena ikut yang tu saja kan. Cubalah tanya tengok. Lepas tu minggu depan tengok mari seorang satu jawapan. Kita cuba bincang jawapan tadi. Kan? Cuba bincang. Dah kita pun nak ikut je kalau benda tu baik kan. Kalau benda tu baik, Allah redha, kita pun nak ikut juga sebab kita semua insya-Allah nak cari keredaan Allah. Tu dia. Kita pun nak buat juga kalau benda tu baik. Kalau dilakukan, pernah dibuat oleh Abu Bakar dan Umar, kita pun nak buat juga. Tapi di mana Abu Bakar dan Umarnya, Uthman dan Ali-nya radhiyallahu taala anhum ajma'in? Ya, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau amalan hak kita buat ramai-ramai macam-macam amalan ni kita buat baik, nescaya Umar, Abu Bakar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum, para sahabat semuanya dah buat dulu sebelum kita lagi. Cinta depa pada Nabi tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi tak ada pun sepotong kek untuk birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pun. Dulu tak ada kek apa kata? Tak kira lah. Roti jala ke apa ke? Ada ke roti jala zaman Nabi? Tak tahu, tak ada kan. Roti nan pun belum tentu ada lagi. Roti Arab, tak tahulah roti Arab. Orang Melayu kita pun nama roti Arab. Arab mana makan roti goreng dengan minyak? Dia goreng dengan minyak dalam kawah tu roti Arab. Sudah. Lagi masuk bab resepi pula, marahlah chef-chef semua. Bukan bidang kita. Kan? Itu dia. Baik, salawat nariyah. Salawat nariyah. Dia kata telah dikenal oleh banyak orang. Ramai pun baca dia kata. Mereka beranggapan barang siapa membacanya sebanyak 4,444 kali. Apa siapa? 4 bola 999. Kan, tapi 49 tak ada tu, 39 ada lah. Tu polis yang bomba. Dia bubuh 444 ni boleh kat port nombor tu kan. Nombor cantik tu kata. Dengan niat agar kesusahan dihilangkan. Kalau 4443 tak hilang lagi kesusahan. Kan? Tak cukup satu, kena pergi cukup 4. 4444. Dari mana 444 ni? Atau hajat dikabulkan. Baca ni. Anak nak SPM ke, atau anak tu sendiri nak SPM ke, sampai tak ada nak baca buku, duk baca ni. Buku tak ada nak ulang kaji, nak baca 4,000 kan senang. Kita nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis tu pun 100 kali berapa minit? 15 ataupun 10 minit kan? 15 minit, 10 minit lah kita kata. Tu. Ni berapa lama dia nak ambil masa ni? Malam periksa tak payah baca buku dah, duduk depan atas sajadah tu baca 4444 ni. Selawat tadi. Hajat dimakbulkan. Ini adalah anggapan yang batil, yang tidak berdasar sama sekali. Tak ada langsung dalil bukti daripada Nabi SAW. Tapi itulah heran sungguh, benda kita nampak macam lucu kan.
Tengoklah kan, yang sapu selipar atas kepala. Tengok dah. Tak tengok lagi? Tu suruh tengoklah. Geli tengok, selipar cabuk, selipar buruk. Atuk guru dia berapa lama dia duduk simpan. Tenyeh di muka dia, tenyeh di kepala dia, tenyeh dia. Belakang dia tak ada tenyeh, kawan dia tolong tenyeh. Depa orang Kedah kata berderau. Tahu tak berderau? Berderau ni apa dia? Gotong royong. Mula-mula tenyeh belakang aku, lepas tu aku tenyeh belakang pula dengan selipar cabuk tadi kan. Oh, dia boleh menyembuhkan penyakit, dia kata. Syifa likul lidah. Ubat bagi segala penyakit. Puak Sudan, dia tengok orang Sudan. Jangan tu tengok. Jadi hari ni kita boleh tengok macam-macam al-ajaib, benda yang ajaib, benda yang pelik. Bukan orang boleh terbang dah, tapi kita nampak benda tu ajaib, pelik. Benda hak kita ni tak lalu nak buat. Lah ni ambil bus selipar atas kepala pula. Dia trend tu. Kita cari kopiah yang ada lukis gambar selipar, sandal. Ada jual kopiah yang macam saya pakai ni, kopiah ni, tapi ada gambar selipar atas ni. Kan? Dijahit lah, dijahit dengan corak selipar lah. Kononnya selipar Nabi katanya. Jadi sampai tahap bus selipar atas kepala. Kalau dia dengar ni, dia nak komen, tapi komen dilupuhkan. Alhamdulillah. Kan? Tak boleh nak komen. Tu suruh bagi depa komen. Itu. Apa lagi dia kata di sini? Jika kita mengetahui lafaz bacaannya serta kandungan syirik yang ada di dalamnya secara lengkap, lafaz solat nariyah itu adalah sebagai berikut. Tengok bawah ni. Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan dengan keberkatan yang sempurna, kamilah, sempurna. Wa sallim salaman, dan limpahlah keselamatan, salaman taman, keselamatan yang sempurna, ala sayyidina, di atas penghulu kami, Muhammadin alladhi, Muhammad yang tanhalu bihil uqadu, yang terurai dengannya segala uqad. Uqad ni simpulan lah. Akidah ni mana simpulan. Simpulan kuat. Nak rungkai tu payah. Jadi maknanya dengan selawat jadi yang sempurna tadi, terungkai dengannya segala ikatan, segala keserabutan. Jadi serabut kepala dia kata, hang baca selawat ni, dia kata. Wa tanfariju bihil kurabu, dan dengannya hilang dengannya segala kesedihan. Kalau sedih sangat ni kan, baca selawat ni, dia kata hilang segala sedih. Wa tuqda bihil hawaiju, dan ditunaikan dengannya segala hajat. Mintalah apa pun. Dengan Nabi tadi kan. Dengan Nabi maksud dia. Bihi tu bihi bin Nabi lah. Sayyidina tu. Wa tunalu, dan dicapai. Nala yanalu, nala mencapai, tunalu dicapai, bihi dengannya, dengan Nabi SAW, ar-raghaib, segala keinginan, raghbah keinginan. Wa husnal khawatimi, dan penyudahan yang baik, segala kesudahan yang baik. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan diminta hujan dengan wajahnya yang mulia. Dengan wajah Nabi yang mulia diminta hujan. Wa ala alihi, dan di atas para sahabat keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, adada, mengikut bilangan, kulli ma'lumin, setiap apa yang engkau ketahui, laka bagi engkau. Maksudnya setiap hitungan yang engkau ketahui. Maknanya semua sekali lah. Setiap hitungan yang Allah Ta'ala ketahui ni tak terhitung lah banyaknya. Tak terhitung, tak boleh nak kira lah. Kan? Segala apa yang Allah Ta'ala, sebab tu dipanggil Maha mengetahui. Tak ada lagi perkataan selepas Maha itu. Tapi dia apa? Maha 20-20. Kan? Itu dia. Tak tahulah kot mereka maksud istilah lain, wallahualam lah. Tapi adakah lafaz Maha tu lebih pada tu? Kalau ada, tak apalah. Kalau tak ada, tak boleh gunalah. Untuk Allah Ta'ala sajalah. Itu dia. Baik. Maha tak warna apa, mati juga. Tak boleh lari lah. Tak boleh lari.
Baik, yang pertama, akidah tauhid yang kepadanya Al-Quranul Karim menyeru, dan yang dengannya Rasulullah SAW mengajarkan kita, menegaskan kepada setiap Muslim agar meyakini bahawa hanya Allah semata yang kuasa, yang berkuasa, maha berkuasa menguraikan segala ikatan. Allah saja yang boleh buat. Pasal Nabi itu pula, kan? Yang menghilangkan segala kesedihan ya Allah Ta'ala saja. Yang memenuhi segala hajat dan memberi apa yang diminta oleh manusia ketika dia berdoa, Allah Ta'ala saja. Itu dia. Sebab tu apabila seorang lelaki dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Masya Allah wa syi'ta." Dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Nabi kata, "Aj'altani lillahi niddan." Engkau jadikan aku ni sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Qul, kan? Sya'allahu thumma syi'ta. Ataupun katakanlah Allah Ta'ala sahaja yang, ataupun qul ma sya'allahu wa'dahu, katakanlah Allah Ta'ala sahaja yang menghendaki, ataupun summa pun tak apa, semua ni kemudian. Tak boleh sama tarakan antara Allah dan Nabi SAW. Sama ada dalam percakapan ataupun tulisan. Sebab tu kita tengok, kalau nak letak, orang duk letakkan kalimah Allah Muhammad. Kalau hang letak juga, hang letak Allah tu bagi tinggi, jangan letak Allah bagi sama dengan Muhammad. Kalau letak, tapi maknanya letak apa? Dia letak apa? Kan? Tu dia. Jadi maknanya dia ni orang Islam ke apa, tak ada bismillah pun dalam rumah dia. Tak ada Allah Muhammad pun. Nah, dia jadikan keislaman seseorang itu dengan Allah dan Muhammad dalam rumah kawan tu tadi. Kedai mamak atas Islam ada tulis Allah Muhammad, kan? Nak bagi orang Islam masuk kedai dia, wallahu alam lah, pernah dengar lah cerita macam tu tadi, kan? Baik, dia ni kalau tak tulis Allah Muhammad, orang lapar, orang masuk juga, kan? Tu dia. Ini sudah dah. Jadi setiap Muslim tidak boleh berdoa dan memohon kepada selain Allah untuk menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya. Ini pergi minta dekat kubur tu. Lepas tu tak mengaku pula sesah. Masuklah sahabat pula tu. Maka ini tidak benar, kan? Kata kat siapa ni? Kata kat siapa-siapa pun. Itu dia. Tak mengaku pula tu. Duk buat terang-terang, duk pergi sujud pada kubur tadi, kan? Duk berdoa minta pada orang dalam kubur tu, tak mengaku lagi. Itu dia. Bahkan meski yang dimintanya adalah seorang malaikat yang diutus atau nabi yang dekat kepada Allah Ta'ala, tak boleh. Walaupun kalau untuk yang datang tu adalah malaikat, tak boleh. Hanya Allah Ta'ala saja. Itu dia. Al-Quran mengingkari doa kepada selain Allah, baik kepada para rasul atau wali. Kan? Dapat wali ni, wali. Wali ni maksud depa yang boleh buat perkara-perkara yang pelik lah. Boleh duduk atas angin, pegang tongkat macam tu, duduk atas angin, duduk kena pemohong, kan? Pakat duk mai sembah lah kawan tu duduk bersila. Dia macam mana dia duduk bersila atas angin ni? Tengok dah Haji. Tak tengok tak ikut perkembangan, tak apalah, tak ada faedah. Kan? Dia pegang besi tu, kan? Pegang besi tu duduk macam tu lah, dengan apa lama, kan? Nampak ni macam wali lah bagi dia apa? Keramat. Padahal bukan ada apa pun. Besi tu dia buat pasang konkrit kemai-kemai bawah tu, lepas tu dia buat besi ni masuk sini, masuk dalam baju dia, kan? Masuk sini, lepas tu masuk dalam ni, atas ni tempat duduk pula, ada tempat duduk. Jadi maknanya besi tempat duduk ni sambung dengan tongkat tu lah. Seolah-olahnya dia ni pegang tongkat, boleh duduk atas angin. Cuba buka, lepas tangan tengok, lepas tangan nampaklah besi ni. Sebab tu dia tarik baju macam tu, kan? Baju dia macam tu. Supaya apa? Supaya tak nampaklah besi yang sambung ke kerusi dia tadi, kan? Nampak, kita nampak dia dengan baju besar dia, dengan baju ni, nampak zahir dia macam duduk atas angin lah. Hanya pegang tongkat dia. Macam mana ada orang boleh buat? Tu yang duduk sujud sembah tu. Tengok Allah, kena tipu padan muka. Tak boleh beritahu siapa kau. Siapa orang tu? Orang ni macam-macam orang buat. Kan? Mana orang bukan Islam lah, bukan Islam.
Ada depa duk hantar lah, depa duk hantar dalam apa nama WhatsApp lah pula. Ada. Kan? Jadi mula-mula tengok kita, kita ni sihir ni, sihir apa benda? Dia duk tipu apa? Sihir lah, mana sihir lah, tutup pandangan manusia tadi kan. Silap mata semua lah tu. Kita pun duk heran, duk belek macam mana dia ni boleh duduk tengok bawah tu kan. Macam mana boleh duduk atas angin je tu, pegang tongkat macam tu ya. Rupanya tu tongkat tu besi yang kuat lah kan. Dia siap dengan, dia letak, dia lapik lah kain ke apa, kalau letak beg atas tu orang tak nampak lah. Yang jadi apa nama tu, tapak kepada tongkat tu kan. Dia tak gerak lah macam tu cerita dia. Tak bisa tengok kah? Saya suruh tanya anak-anak cucu tengok, nak tengok Ustaz. Baik. Al-Quran tu dia mengingkari tadi kan. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Katakanlah, panggillah, katakanlah hai Muhammad, kamu semua musyrikin ni, panggillah orang-orang yang kamu sangka, yang kamu anggap selain Allah Ta'ala itu, yang boleh bantu kamu, yang boleh tolong kamu, yang berkuasa selain Allah, panggillah. Fala yamlikuna kashfad durri, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu, ankum, dari kamu semua. Wala tahwila, dan tak boleh pun nak pindahkan keburukan tu, bahaya tu daripada kamu. Kalau bahaya tu timpa, habis kena kamu. Kalau macam semalam tadi hujan lebat, mari banjir kilat, kan? Kena habis semua. Siapa pun tak boleh nak panggillah yang selain Allah Ta'ala tadi nak bantu. Tak siapa boleh tolong. Nak tolong pun dia pun tenggelam semua juga. Ni banjir kilat. Ulaika alladzina yad'una, mereka yang mereka itu seru, maknanya yang mereka seru selain Allah itu, kan? Yabtaguna ila rabbihim, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, al-wasilah, cari mana yang disembah, malaikat yang disembah tu sendiri depa pun cari jalan cara macam mana nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ada yang sembah malaikat kan, tu ayyuhum aqrabu, siapakah yang paling dekat, wa yarjuna rahmatahu yang dan mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna azabahu, dan takutkan azabnya. Inna azab rabbika kana mahzura, semuanya siksaan Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti, yang mesti ditakuti. Maknanya yang kamu minta pada mereka tu, daripada para malaikat ke apa kan, para malaikat tu sendiri, para nabi tu sendiri, maknanya berhajat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Macam kamu duk minta pada Isa alaihissalam, duk sembah dia sendiri pun berhajat kepada bantuan Allah Ta'ala. Maka Allah bantu dia, Allah angkat dia ke langit. Dia tak dibunuh kan, dan dia akan turun di akhir zaman. Itu dia. Para ahli tafsir mengatakan ayat di atas turun sehubungan dengan sekelompok orang yang berdoa dan meminta kepada Isa Al-Masih. Dia minta pada Nabi Isa. Kamu minta. Nabi Isa pun minta pada Allah Ta'ala. Apa sebab kamu nak minta pada dia? Dia pun takut pada Allah. Itu malaikat dan hamba-hamba Allah yang soleh, dan jenis makhluk jin. Makhluk jin. Yang kedua, bagaimana mungkin Rasulullah SAW akan rela jika dikatakan bahawa beliau, yang baginda SAW, berkuasa menguraikan segala ikatan dan menghilangkan segala kesedihan, padahal Al-Quran menyeru kepada beliau untuk memaklumkan, beritahu kepada manusia, qul la amliku li nafsi, katakanlah hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku tidak memiliki untuk diriku naf'an, manfaat. Aku tak boleh nak beri manfaat pada diriku, aku tak boleh nak sembuhkan diri aku daripada penyakit pun. Itu dia. Wala daran, dan begitu juga aku tak dapat menepis mudarat yang menimpa aku. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalaulah aku mengetahui perkara yang gaib, Nabi kata, lastakthartu minal khair, nescaya aku akan memperbanyakkan daripada kebaikan. Nabi sendiri tak tahu benda yang gaib. Nabi tak tahu, kecuali apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi SAW. Itu dia. Kalau tidak, Nabi boleh ceritalah seorang para Nabi dan Rasul sebelum dia.
Yang beratus ribu tu kan, yang satu riwayat dhaif kata 124 ribu orang tu. Kalau tidak kan, kalau Nabi tahu kan, Nabi boleh ceritalah kat sahabat-sahabat dah sampai kepada kita hari ni. Tapi kenapa Nabi tak boleh cerita? Sebab Nabi tak tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya Allah kata, kami telah utuskan para rasul sebelum kamu. Sebahagian dari mereka kami ceritakan kepada engkau, dan sebahagian daripada mereka, yakni para rasul yang sebelum kamu, kami tak ceritakan kepada engkau. Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu. Betul Allah kata pula, wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tidak boleh bagi seorang rasul, tidak boleh bagi Rasulullah SAW untuk mendatangkan suatu mukjizat pun, satu bukti pun, illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah. Allah kata, fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Apabila datang perintah Allah Ta'ala, dihukumkan dengan kebenaran, maka jadilah, tetaplah kebenaran. Di situ rugilah orang-orang yang batil. Allah kata, itu dia. Baik, kalau aku tahu benda yang gaib, aku akan perbanyakkan kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan dan kesakitan. Tak patahlah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lukalah pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tahu, tapi Nabi tak tahu kecuali apa yang Allah Ta'ala bagi tahu saja. Itu je. Tapi orang-orang yang ghulu ni, ghulat ni maksudnya orang-orang yang ghulu lah, melampaui ni, ya kan? Dia pun ni tak puas hati, dia pun nak kena tak puas hati. Mana boleh Nabi tak tahu? Kena tahu lah, Nabi kata, kena tahu lah. Paksa suruh kawan tu, paksa suruh Nabi tadi tahu. Nabi tak tahu pun nak suruh dia, bagi kita dia tahu juga. Nabi hadir dalam majlis kita kan, sediakan tempat kosong yang baik kan, untuk hadir Nabi SAW tadi, macam tu kan. Allahu Akbar. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Itu dah. Tidaklah aku ini, Nabi kata, melainkan nadhir. Nadhir orang yang membawa khabar yang menakutkan tentang neraka. Bashir orang yang datang membawa khabar yang menggembirakan tentang syurga. Nabi adalah nadhiru wal bashir, al bashir wal nadhir, al bashirun nadhir, yang bawa khabar menakutkan, yang bawa khabar yang seronok. Cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang syurga. Liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Itu dia Nabi SAW. Baik. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki. Hadis yang bercerita tadi, hadis dalam An-Nasa'i, hadis sahih. Datang seorang lelaki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, dia kata kepada Rasulullah, ma sya'allahu wa syi'ta. Dia kata, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Nabi marah, Nabi kata, aja'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku ni sebagai sekutu bagi Allah. Qul, katakanlah, masyaallahu wahdahu, Allah Ta'ala sahaja yang menghendaki. Katalah macam tu. Itu dia. Di samping itu, di akhir lafaz selawat nariyah tersebut terdapat pembatasan dalam ilmu-ilmu Allah. Maknanya kan, pembatasan ilmu Allah dekat ni. Dalam akhir selawat nariyah tadi kan. Akhir tadi apa dia kata? Tadi mana ada? Adada kulli ma'lumin laka, segala semua bilangan yang di sisi engkau yang kau ketahui, maksudnya. Mana bilangan tu terbatas lah. Ini benar, memang bercanggah betul lah. Macam dia. Ini adalah suatu kesalahan besar. Seandainya kita membuang kata bihi, dia kata, bihi itu dengannya dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kita gantikan dengan kata biha, yakni dengannya dengan selawat untuk Nabi, dia kata, nescaya makna selawat itu akan menjadi benar lah. Walaupun dia tu tak bagus, sebab apa? Tak ikut apa yang Nabi ajar, tapi makna dia sahih. Tukar tadi bihi jadi biha, dengannya dengan selawat itu, bukan dengan zat Nabi SAW. Yang jadi sesat itu dengan zat Nabi lah. Dan jah Nabi tadi kan, jah ni maksud kebesaran dan keagungan lah, maksud jah tadi kan. Tapi kalau orang Melayu kita, nama jah tu bukan makna kebesaran, singkatan dari Khadijah ke apa ke.
Kan? Jadi macam tu. Bukan dia maksud jah, bukan maksud kebesaran, bukan maksud macam tu. Kan? Itu dia. Baik. Dia tengok sini. Sehingga bacaannya akan menjadi seperti berikut. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin lati tanhalu biha. Tu. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan yang sempurna dan kesejahteraan, keselamatan yang sempurna ke atas Muhammad SAW, yang dengannya terungkai, dengannya dengan selawat itu kan terungkai. Maksudnya kita bertawasul dengan selawat kepada Nabi. Kita boleh bertawasul begitu kita selawat. Ya Allah, dengan selawat aku ini kan rungkaikanlah masalah aku hari ini. Kan? Itu dia. Allati tanhalu bihal uqadu. Hal itu dibenarkan kerana berselawat untuk Nabi SAW adalah ibadah. Dan kita boleh bertawasul dengannya agar dihilangkan segala kesedihan dan kesusahan. Boleh bertawasul dengan selawat kita ke atas Nabi SAW. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawatlah. Banyak mana nak selawat. Kata ya Allah, dengan selawat aku tadi kan Engkau lapangkanlah dada aku, ataupun sembuhkanlah penyakitku. Kan? Tak ada masalah apa. Boleh tawasul dengan amalan soleh kita, termasuk di antara amalan soleh. Selawat ke atas Nabi adalah amal soleh. Perbanyaklah selawat ke atas Nabi. Bacalah banyak-banyak. Kan? Tak larat nak kira, sudahlah. Biar lidah baca. Jari tak larat nak kira, lenguhlah jari tak larat nak kira dah. Kan? Biar Allah Ta'ala kira untuk kita kan. Dari sini sampai rumah berapa minit. Bacalah selawat atas kereta tadi. Ulang. Kan? Tak payahlah nak buka radio Hakim ke apa-apa. Dan tak payah, insya-Allah. Baik. Yang keempat, kenapa kita membaca selawat-selawat bid'ah yang merupakan perkataan manusia? Perkataan manusia biasa yang bukan ada mukjizat apa. Bukan Nabi ajar pun. Kemudian kita meninggalkan selawat Ibrahimiyah yang merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampailah habis selawat tadi kan. Itu dia. Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Betul tak? Betul lah kan? Memang betul lah, Quran untuk orang hidup. Orang mati nak baca Quran pada dia dah di alam barzakh dah, tinggal habis semua. Yang bawanya amalan soleh dia saja, iringan doa anak yang soleh, sedekah jariah dia, hak tu ya. Kan? Tu dia. Hak tu bagi semangat dia semasa dalam mananya manzil pertama. Manzil pertama di alam akhirat. Manzil ni apa? Manzil ni rumah lah, tempat tinggal. Jadi al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur ni adalah rumah pertama di alam akhirat. Pindah lagi lepas ni, pindah bukan duduk dulu dah, tak duduk selama-lama dah. Kan? Pindah. Kita di dunia kita tahu berapa kali pindah dah. Kan? Pindah terakhir itulah tu, yang 6 kali 3 kaki tu. Pindah tuan tu. Jadi pindah tu maknanya roh kita di alam yang lain lah. Roh di alam lain lah. Tak payah nak pergi mengadu pada kubur tadi kan. Tak payah dah. Tak ada, dia tak dengar dah. Kalau hak jawab tu, orang lain lah jawab tu. Orang nak mengusik ke ataupun siapa nak mengusik ke, itulah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab ini Al-Quran, anzalnahu, yang kami telah turunkannya, ilaika, kepada engkau, mubarak, mubarakun, mubarak ni yang diberkati, kan? Berkata Eid Mubarak, Eid Mubarak, kan? Yang diberkati. Jadi liyadabbaru, supaya mereka menghayati, tadabbur, kan? Bukan untuk dekah pada orang mati, untuk kita baca dan hayati dan kita amalkan ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara, dan supaya mengambil peringatan. Liyatadzakkara, dia baca ra tu sebab ada lam kat depan tu. Maksudnya yatadzakkaru, bila ada lam kat depan tu makna supaya, dia jadi yatadzakkara, supaya mengambil peringatan
ulul albab, oleh orang-orang yang ada kecerdikan, yang boleh berfikirlah. Al-albab ni, ulul albab ni orang yang berfikiran, boleh berfikirlah, cerdik, yang waras lah maksud dia. Baik, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ni berlumba-lumba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya. Para sahabat ni macam itulah. Kerana itu mereka menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala ni macam tu. Mereka ni duduk berebut-rebut, berlumba-lumba. Kawan ni buat lebih, kawan ni nak buat lebih lagi. Bukan macam tu, namanya ghibtah. Dia tengok kawan tu, itu boleh sedekah no. InsyaAllah aku nak sedekah banyak pada hari-hari. Duduk berlumba-lumba. Dia sedekah, aku nak sedekah juga. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis Abu Hurairah yang agak panjang, yang mana orang-orang fakir miskin, kita baca dalam Riyadhus Shalihin tu kan, orang fakir miskin datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, orang kaya ni ambil harta, habis semua harta mereka. Dengan harta mereka tadi, mereka dapat pangkat tinggi dengan harta mereka, pangkat di sisi Allah Ta'ala, dan mereka dapat nikmat yang berkekalan, syurga. Mereka solat sebagaimana kami solat. Ni aduan orang-orang miskin. Aduan orang-orang miskin, bukan aduan KP apa, bukan aduan tu. Ni aduan orang miskin kepada Nabi SAW. Orang kaya ni mereka dapat pahala banyak, kami dapat pahala sikit. Ada cara tak? Ada jalan lain tak nak bagi sama pahala dengan mereka, ataupun nak bagi lebih daripada orang-orang kaya? Nabi tak apalah, Nabi kata kalau macam tu, cerita pendek dia, Nabi ajar kamukah kamu semua, Nabi kata, aku ajarkan kepada kamu semua dengan satu perkara, kalau kamu buat, kamu ambil perkara itu, kamu akan mendahului orang yang telah mendahului kamu. Kamu dapat mengejar mereka yang telah mendahului kamu dari sudut pahala. Sahabat seronok lah nak buat macam mana, kan? Dan orang belakang kamu tak akan dapat kejar kamu dari sudut pahala. Dan kamu ni di antara orang yang terbaik lah. Jadi maknanya, mahu tak Nabi nak ajar macam tu? Sahabat sukalah. Nabi kata, sahabat seronok lah. Dia kata, iyalah. Maka Nabi kata, kamu bertasbih, kamu bertahmid, kamu bertakbir, kan? Setiap selepas solat 33 kali. Jadi sahabat pun nak dengar Nabi kata, macam mana nak buat tahmid, tasbih macam mana, tahmid macam mana, takbir macam mana. Maka Nabi ceritalah. Nabi kata, kan, apa nama, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nabi kata itu. Dalam satu tambahan, dia panggil Marasil Abi Saleh, yang diriwayat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dia sebut bahawa tambahan tu maknanya orang miskin tadi dia buat benda tu, tapi riwayat tu sebut tasbih 100 kali setiap selepas solat, kan? Jadi maknanya dia pun cerita dekat Nabi. Dia kata, sahabat-sahabat kami orang kaya, dia dengar apa yang kami buat, dia pun buat juga. Maka Nabi kata, kan, demikian itu adalah kelebihan yang Allah beri kepada siapa yang dia nak beri. Jadi maknanya para sahabat ni macam tu cerita dia. Dia pun ni berlumba-lumba untuk buat segala amalan kebaikan. Baik. Ketika umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hanya menjadikannya bacaan untuk orang-orang mati, di mana mereka membacakannya di kuburan, dan ketika takziah mereka ditimpa kehinaan dan perpecahan. Apa yang diperhatikan Rasulullah SAW dahulu kembali menjadi kenyataan, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran. Allah kata, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasul mengadu kepada Allah Ta'ala, kan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini, kan, mereka menjadikan Al-Quran ni sesuatu yang tidak dipedulikan lagi. Macam hari inilah ramai orang tak erti baca Quran, sangat ramai, kan? Nak berbanding dengan kita mari sini, kan, maknanya di luar sana ramai orang tak erti baca Quran. Mungkin masa umur dia 10-15 tahun tu dia lancar baca Al-Quran. Lepas tu maknanya bila dia nak nikah besok umur 25-22, dia tak erti baca Quran lah, kan? Tak erti baca Quran. Surah Yasin pun tak erti baca. Pasal apa? Kerja ni maknanya overtime sokmo, tak sempat nak pergi baca Yasin di masjid, tak erti baca Yasin. Yasin pun tak erti baca. Maknanya sampai tahap tu tak erti baca Al-Quran. Jadi beratlah. Ramai orang tak erti baca Quran. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran untuk orang hidup agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Kita berhenti di sini. Itu. Tak habis lagi. Pertanyaan kita apa? Pertanyaan orang lain. Yang tanya kita. Kan? Tengok bertanya buku ni tak habis lagi ke? Buku ni tak habis lagi. Pasal suara tu saya dengar kan. Baik. Ada soalan tak? Kita digalakkan doakan untuk orang yang mati lah. Ya, doa untuk orang yang meninggal. So orang ni contohnya, dia kata saya nak doakan orang yang mati lah. So dia bawa Quran tu dekat tubuh. Dia baca doa-doa dalam Quran tu. So secara fizikal kita nampak. Dia baca doa-doa daripada Al-Quran. So dia kata, kau baca Quran. Nanti orang tuduh dia, kau baca Quran dia dekat buku. So macam mana saya nak buat? Maknanya Dia baca doa tapi dia sebaliknya ambil daripada ayat Al-Quran. Tak ada masalah apa. Kan? Awak nak, tapi maknanya tapi dia pun tak buat macam tu pun. Kan? Ada masalah apa dia? Dia tak hafal. Tak ada masalah apa. Kan? Tapi tu dia jenis selak Al-Quran tu. Doa tu kan duduk di satu surah semua doa kan. Doa di sini satu, di surah ni satu, surah ni satu kan. Daripada Al-Baqarah satu doa. Kan? Kalau dia bawa Quran tu, tak tahu lah alasan dia. Mungkin alasan dia. Tak apalah, wallahu a'lam. Kita beritahu macam tu lah. Jadi maknanya dia kalau kita ni kita belajar kita sendiri tahu lah kan. Jadi mana dia satu lagi yang jadi kemuskilan kita bila kita tengok dia. Mana dia ni orang yang pandai lah. Orang yang pandai yang boleh tahu ayat doa ni daripada surah ni dia selak dia baca ni. Lepas tu pula doa yang kedua daripada surah ni ayat ni selak ni. Mana dia orang yang pandai lah. Kalau dia orang pandai dia tak berhajat pada nak bawa Quran pun. Kan? Paling kurang dia buka buku, bawa buku kecil ke atau kertas ke baca. Yang pentingnya tak kira lah doa lah Rumi pun sampai juga. Ya Allah ampun kalau sahabat aku ni. Allah Maha mengetahui. Doa dalam bahasa Melayu pun boleh juga. Kecuali dalam solat lah maknanya kan. Dalam solat ni kita baca apa yang Nabi ajar lah. Kan? Kecuali dalam solat orang tu tak tahu nak baca, dia baru masuk Islam tak sah. Kan? Kita kata sat lagi hang kan takbir yang ketiga ni baca doa tu untuk dia tu. Baca doa macam mana? Baca ikut suka hang lah mana. Dia tak tahu nak baca apa. Bacalah, itu cerita lain lah. Kan? Tak ada ruang masa untuk dia hafal doa yang warid tadi kan. Itu cerita dia. Dalam solat jenazah umpamanya. Itu. Ada lagi makcik? Kita buat halil dia tak waktu kan. Adik lain orang tu satu kali dia tak waktu. Lima waktu. Pulang. Tak ada masalah apa. Kan? Tapi tak usah anggap itu satu amalan daripada Nabi SAW. Kan? Tapi kita anggap tu maknanya zikir kan. Lagi banyak lagi afdal. Lagi banyak lagi afdal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir kan. Lebih pada 100 kali. Tak ada masalah. Lagi baik, lagi afdal. Kan dalam hadis tersebut orang yang buat bawa lebih tu lagi afdal. Lafaz hadis yang terakhir tu kan. Maknanya ada kalau orang boleh bawa lagi lebih daripada 100 tu lagi afdal. Bacalah 100 ke 200 ke tak masalah. Waktu kan yang zikir ni orang bukan 100 lah, ni bukan itu kan. So alasan dia kita zikir lah lepas banyak 10 kali. Istighfar Nabi kata buat 10 kali. So dia kata bukankah itu dah ditetapkan angkanya. So kita bila buat tahlil kita tak buat 100 kali, yang ni 10 kali. So bukankah itu pun dah ditetapkan. So dia pakai alasan tu. Maknanya kalau kita saya buat kata okey saya nak zikir lawat 100 kali. Kenapa halang saya? Sebab memang dalam Syiah tu dah ada. baik, mana kita begini ya, macam orang nak zikir yang kita panggil ibadat umum, bukan ibadat khusus. Ibadat umum ni tu pulang pada kita. Lagi kita larat. Macam solat tatawwu' lah. Solat tatawwu' ni lagi kita ma baina adhanaini salatun, di antara dua azan tu solat. Solat lah. Lah ni mana lagi lepas zuhur lagi. Nak solat tatawwu' 2 rakaat sampai orang azan asar. Sembahyang lah. Ibadat umum. Begitu juga zikir tadi. Kan? Selawat tadi yang umum.
Kan? Maknanya itu pulang pada kita nak baca banyak mana apa tak ada masalah apa. Jangan kita khususkan kita mesti baca 500 kali untuk dapat fadilat ni. Baca 80 kali dapat fadilat ni. Tu janganlah i'tiqad macam tu. Tetapi kalau kita nak bertawasul, aku nak selawat 500 kali ya Allah. Lepas tu aku dengan selawat 500 aku nak minta kepada Engkau ya Allah dengan sesungguh ni. Tawasul dengan amalan soleh. Tak ada masalah apa. Kan? Maknanya adalah hadis sebut maknanya orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu yang paling banyak selawat ke atas Nabi. Maka kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu. Dalam hadis sebut terutamanya pada hari Jumaat. Selawat. Banyak mana pun. Tak ada masalah apa. Jangan kaitkan nombor tu dengan sesuatu. Ya, suatu fadilat. Kalau buat banyak ni fadilat dia macam ni, buat macam ni fadilat dia macam ni. Itu tak boleh. Kan? Tak boleh. Kita khususkan tak boleh. Hukum wuduk ni dalam Quran ada kan? Hukum wuduk. Hukum wuduk. Hukum hudud. Macam hukum rejam tu kan. Halan potong tangan dah Allah Taala kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kan? Orang yang lelaki pencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya apa semua. Tapi bukan boleh kerak tangan macam tu saja sebab hadis Quran tadi dia datang secara umum, pendetailan oleh hadis. Kau tengoklah kawan tu kalau tak makan 3 hari ke pergi ambil cucuk kodok harga RM5 ke kedai kawan tu potong kerak tangan tak boleh lah. Dia perincian daripada hadis Nabi SAW dan macam mana Nabi tatbikkan, Nabi laksanakan, para sahabat laksanakan apa semua. Begitu juga dengan hukum rejam. Hukum rejam walaupun ayat dia dalam Quran dah tak ada, tapi hukum dia masih berlaku. Ayat dia mansuh, diangkat dah, tapi hukum masih ada. Nabi rejam dan Khulafa' Rasyidin pun selepasnya merejam. Begitu juga selepasnya. Hukum tu sampai hari kiamat. Dia kata dia baca Quran tak ada. Makna perkataan hudud tak ada lah. Kan? Ada juga tilka hududullah. Ada juga tilka hududullah kan. Demikian itu batasan-batasan Allah Ta'ala. Ada perkataan hudud tu dalam Quran. Tabak dia hang tak baca ke, hang tak faham nak baca, tak jumpa lah wasariqatu kan. Allah kata wasariqu wasariqatu kan. Faqta'u aydiyahuma, Allah kata. Tu cerita dia. Dia cari tak jumpa pun. Dia baca nak pergi cepat khatam. Habis kot. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته